Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu Tauhid melalui kitab yang mulia Tijan Ad-Darari, syarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas Risalatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Kita dalam perbahasan yang kedua daripada masalah ataupun perbahasan yang besar di dalam ilmu tauhid, iaitu Qismun Nubuwat, perbahasan berkenaan dengan nubuwat ataupun an-nabawiyat, iaitu perbincangan berkenaan dengan perkara yang wajib bagi para rasul, yang mustahil dan yang harus bagi para rasul. Baik. Kita dah masuk sikit dalam masalah berkenaan dengan ma yajibu lil anbiya wa ma yastahilu fi haqqihim, dua sifat yang wajib bagi para nabi dan juga yang yang mustahil bagi para nabi, iaitu sifat as-sidqu dan juga sidqu dan al-amanah. Begitu juga dengan yang mustahil, iaitu al-kadhibu dan al-khiyanah. Baik, seperti mana kata al-Imam Ad-Dardi rahimahullahu ta'ala di dalam Kharidah Bahiyah, wasif jami' ar-rusuli bil amanah was-sidqi wat-tablighi wal-fatanah. Jadi berbaki dua sifat yang belum kita bincangkan, iaitu at-tabligh dan juga al-fatanah. Baik, kita ringkas kita buat ulang kaji ringkas berkenaan dengan sifat as-sidqu dan juga al-amanah. Baik, kata al-Imam Al-Bajuri dan juga al-Imam syarihnya al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, wa ammal qismu tsani wa huwa an-nabawiyat fayashtamilu ala ma yajibu lil anbiya'i wa ma yastahilu fi haqqihim. Kalau kita kira daripada awal masalah yang ada di dalam kitab Risalatul Tauhid, ini masalah yang keempat, iaitu ma yajib wa ma yastahilu fi haqqi al-anbiya'. Ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqil anbiya. Masalah yang keempat daripada masailul Risalatul Tauhid al-Asharah. Semua sekali kita huraikan dalam kelas yang pertama dulu. Kita sebutkan bahawasanya dalam Risalatul Tauhid ada 10 masalah yang didatangkan oleh al-Imam Al-Bajuri. Ini masalah yang keempat, iaitu ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqil anbiya. Falladhi yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Yang wajib, sifat yang pertama yang perlu ada, yang wajib bagi para rasul adalah as-sidqu. Wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi' walau bihasabi i'tiqadihim, iaitu sama dan sepakatnya khabar yang mereka sampaikan dengan realiti, dengan keadaan semasa ataupun realiti, walaupun hanya melihat kepada i'tiqad mereka. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu dhalika lam yakun, seperti mana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini masyhur dipanggil sebagai hadis Dzul Yadain. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Dzul Yadain, yang mana bertanya kepada Nabi selepas Nabi solat asar ataupun solat zuhur, yang penting solat 4 rakaat. Nabi selepas daripada 2 rakaat Nabi beri salam. Jadi Sayyidina Dzul Yadain ini bertanya kepada Nabi, aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah, adakah solat diringkaskan ataupun kamu terlupa wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, kullu zalika lam yakun, semua keduanya itu tidak berlaku. Kerana apa? Kerana pada i'tiqad Nabi sudah sempurnakan 4 rakaat. Pada i'tiqad Nabi sudah sempurnakan 4 rakaat. Maka nanti kita akan bincangkan juga dalam masalah ma yajuzu fi haqqil anbiya, masalah as-sahwu dan juga an-nisyan pada para rasul. Nanti akan diterangkan dengan lebih detail sedikit. Jadi Nabi kata kullu dzalika lam yakun, setiap daripada nisyanus qasrus solah dan juga nisyan tidak berlaku. Walhal yang berlaku adalah Nabi lupa, bukannya qasar solat, kerana waktu itu solat 4 rakaat dan Nabi tidak niat qasar. Kemudian yang berlaku adalah salah satu, sama ada Nabi lupa ataupun Nabi diringkaskan solat kepada 2 rakaat.
Akan tetapi bila Sayyidina Dzuliyadain ini menyebut bal ba'du zalika qad kan, takmilah daripada hadis itu, Sayyidina Dzuliyadain jawab kepada Nabi, bal ba'du zalika qad kan. Nabi kata kullu zalika lam yakun. Kalau kita bincang dari sudut mantiknya, itu qadiyah apa? Kuliah salibah. Kullu zalika lam yakun. Qadiyah kuliah salibah nakidnya dengan apa? Dengan juz'iyah mujabah. Kerana itu Sayyidina Dzuliyadain ni jawab apa? Bal ba'du zalika qad kan. Maknanya jawab dengan qadiyah juz'iyah mujabah. Jadi sebab nakid bagi qadiyah kuliah salibah adalah juz'iyah mujabah. Jadi itu dalil bahawasanya salah satu daripada dua perkara itu berlaku. Nisyanus solah, nisyan dan juga qasrus solah ataupun qasrus solah. Baik. Wadidduhu ay diddu sidqi al-kadhibu ay adamu mutabaqati khabarihim lil waqi' wa faqal i'tiqad am la. Itu makna al-kadhib. Maknanya sepakat khabar mereka tidak sepakat khabar mereka dengan realiti semasa. Sama ada mengikut i'tiqad ataupun tidak mengikut i'tiqad. Itu makna al-kadhibu. Dan dalam masalah al-kadhibu, nanti bila kita masuk dalam ataupun sebelum ni kita dah bincang dalam perbahasan berkenaan dengan al-amanah, antara perkara yang boleh kita panggil boleh disangka ianya berlaku pada hak para nabi, antaranya adalah al-kadhib, dan kita sebutkan al-kadhib itu ternafi sama ada, dan bukan ternafi, bahkan mustahil berlaku pada para anbiya. Itu kita bincangkan kalau ingat lagi dalam masalah sifatul amanah, kita bincang al-ismah, ma yutawahhamu suduruhu minal anbiya, perkara-perkara yang boleh disangka ianya berlaku pada para nabi. Kita bahagikan kepada al-kadhib, asyirk dan juga al-kadhib, asyirk dan juga maksiat-maksiat lain. Kalau ingat lagi lah dalam masalah tu. Jadi ada kita bincangkan al-kadhib, dan al-kadhib ni perkara yang menafikan mukjizat, perkara yang menafikan mukjizat. Ma yakunu munafiyan lima taqtadihil mukjizat. Ingat lagi tak? Ingat yang saya lukis dekat papan putih kan? Ada kita bincangkan perkara-perkara ma yutawahhamu suduruhu anil anbiya minal qabaih. Kita bahagikan kepada dua, ma yakunu munafiyan lima taqtadihil mukjizat wa ma la yakunu munafiyan lima taqtadihil mukjizat. Baik, jadi dalam masalah al-kazib kita kata mustahil berlakunya ataupun terjadinya kepada para anbiya, sama ada secara sengaja ataupun secara sahwun. Sama ada secara tersilap ataupun secara sengaja. Baik. Dan dalil dalam masalah sifatu as-sidqu, sifatus sidq, dalilnya dalil akli. Walaupun ada di sana dalil nakli, tetapi dalil yang kuat yang diguna pakai adalah dalil akli. Wa dalilu ala dhalika ay wujubi as-sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum law lam yusaddiqu la lazima kadhibuhum. Kalau mereka tidak benar, tidak berkata benar ataupun tidak kita panggil benar, maka akan melazimi mereka menipu ataupun berbohong. Li'annahu, kerana apa? La wasitata bainas sidqi wal kadhib. Tidak ada perantaraan di antara as-sidqu dan juga al-kadhibu. Tidak ada perantaraan di antara kedua perkara ini. Jadi kalau tak sidik maknanya kazib. Kalau tidak kazib maknanya sidik. Jadi kita sebut apa? Di antara keduanya adalah ad-diddan. La yajtami'an. Tidak berlaku benar dan tipu dalam satu masa yang sama. Dan dalam masa yang sama kita kata kalau melihat kepada takrifnya semata, maka alaqah di antara keduanya adalah mutanaqidan. Sebab apa naqid? Sebab satu wujudi, satu lagi adami. As-sidqu, apa makna sidqu? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Jadi kat situ kita kata kat situ amrun wujudi sebab mutabaqah. Adapun al-kadhib adamul mutabaqah. Maknanya adami, amrun adami. Jadi bainahuma mutanaqidan. Jadi mutanaqidan kita sebutkan la yajtami'an wala yartafi'an. Wa dalilu ala dhalika ay wujubi sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum law lam yusaddiqu la lazima kadhibuhum li'annahu la wasitata bainal sidqi wal kadhibi. Walau kadhibu
lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala bi annahum sadiqun kadhiban. Kerana apa? Kerana Allah telah memberikan kepada para rasul ini akan mukjizat. Apa tugas mukjizat? Untuk apa? Untuk membenarkan. Kerana mukjizat nazzala manzilata qaulillahi ta'ala sadaqa 'abdi bima yuballighu anni. Kerana apa? Kerana mukjizat jadi alamat kepada pembenaran daripada Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala kata kepada kepada manusia bahawasanya apa yang disebut oleh Rasul ini adalah betul. Sadaqa abdi bima yuballighu anni, pada apa yang dia sampaikan daripada aku. Jadi mukjizat tugasnya untuk menunjukkan kebenaran para Rasul. Kerana itu kalau kita lihat dalam masalah mukjizat, kalau kita tafsirkan pada para anbiya, kita akan lihat mukjizat para anbiya akan datang mengikut kepada apa? Mengikut kepada khususiat yang ada pada kaum tersebut. Contohnya pada kaum kaum siapa? Contohnya kaum Sayyidina Musa. Masyhur pada waktu itu sihir, kan? Jadi Allah Ta'ala turunkan kepada atau memberikan kepada Sayyidina Musa mukjizat yang menandingi sihir. Kerana apa? Kerana waktu itu antara yang kita panggil apa? Yang dikuasai oleh kaumnya adalah sihir. Begitu juga pada Sayyidina Idris. Sayyidina Idris, kaumnya hebat pada apa? Pada hikmah dan falsafah. Kerana itu Sayyidina Idris diberikan kehebatan pada hikmah. Dan begitu juga para anbiya yang lain. Nabi SAW pada waktu itu umatnya ataupun kaum pada waktu itu hebat pada bahasa. Kerana itu diturunkan mukjizat dengan Quran yang menandingi bahasa dan kehebatan lughah mereka, iaitu fushah ataupun kefasihan mereka di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat mukjizat, sebab apa? Sebab mukjizat syaratnya dia khariqul adah, dan mestilah berlaku tahaddi. Ada pertentangan dan ada tentangan daripada orang lain ataupun daripada pihak lawan. Kerana itu mukjizat, antara syarat mukjizat ataupun perkara penting dalam mukjizat mesti ada at-tahaddi, iaitu berlaku, kita panggil apa? Melawan hujah ataupun berlaku pertentangan dengan al-khasam ataupun musuh. Jadi itu antara ciri-ciri mukjizat. Baik. Wal muradu khabaruhu ta'ala al-hukmi wa huwa al-mu'jizat. Dan mukjizat nazzala manzilata qaulillahi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Baik. Wa huwa fi'lullahi ta'ala, dan mukjizat ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lianna Allah ta'ala sadaqahum bil mu'jizat, kerana Allah ta'ala membenarkan mereka dengan mukjizat. Nampak tak bayan bila disebut lianna Allah ta'ala sadaqahum bil mu'jizat, sadaqahum bil mu'jizat, itu adalah bayan mulazamah. Mulazamah di antara as-sidqu dan juga al-mu'jizat. Kerana Allah membenarkan mereka dengan mukjizat. Sebab itu tadi kita sebutkan lau kadhibu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala bi annahum sadiqun kadhiban. Maka akan berkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala lam yajri 'adatahu min awwali dunya ila al-an bitamkinil kadhibi minal mu'jizat. Allah Taala tidak menjalankan adatnya daripada awalnya diciptakan dunia ini sampailah sekarang dengan memberikan orang yang menipu itu akan mukjizat, ataupun membenarkan orang yang menipu itu akan mukjizat. Kerana membenarkan orang yang menipu itu adalah satu bentuk penipuan. Sidqul kadhib kadhib. Bal ajra 'adatahu biwuqu'iha min as-sadiqi duna al-kadhib. Wa idha khuyyila bi sihrin aw nahwihi adhhara fadihatahu an qurbi dhalika. Dan kita dah sebutkan sebelum ini bahawanya sihir bukan daripada kharqul adah. Ingat lagi? Bila kita sebutkan dalam aksamul perkara-perkara yang mencari adat, sihir terkeluar. Sihir dan juga apa? Ibtila. Dua perkara. As-sihru wal ibtila terkeluar daripada amrun khariqun adah. Kenapa?
Kenapa sihir terkeluar? Kerana ada jalan ataupun ada cara untuk mempelajarinya. Jadi perkara tersebut tidak mencari adat. Wa ma'lumun anna tasdiqal kadhibi kadhibun wa huwa ay kaunu khabarihi ta'ala kadhiban muhalun li anna khabarahu ta'ala ala wafqi ilmihi. Dan khabar Allah Ta'ala itu tipu mustahil. Kenapa? Kerana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kesemuanya muafiq ataupun sepakat dengan ilmu Allah Ta'ala. Wal khabaru alladhi ala wafqil ilmi la yakunu illa haqqan. Dan segala khabar yang muafiq dengan ilmu Allah Ta'ala itu akan sentiasa benar. Sebab apa? Sebab kalaulah tidak benar, akan melazimi berlakunya apa? Kita panggil apa? Allah Ta'ala kita panggil apa? Akan berkait dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Kita sebutkan pada sifat ilmu Allah Ta'ala bahawasanya tidak ada perkara yang tersembunyi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua, sebab itu kita sebutkan dalam sifatul ilmi, ta'alluqnya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf dan ta'alluqnya kepada seluruh aksam hukum akal. Kepada seluruh aksam hukum akal. Baik. Wal khabaru alladhi ala wafqil ilmi la yakunu illa haqqan wa idza istahala kadhibuhu ta'ala sabata sidquhu wa idza sabata sidquhu sahha tasdiquhu lirrusuli wa sahha tasdiquhu lirrusuli sahha tasdiquhu lirrusuli wa idza sahha dhalika thabata sidquhum wa huwal matlub. Baik. Itu pada sifatu as-sidq. Sebab itu disebutkan dalil bagi sifat sidik, dalilnya dalil akli. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-amanah ataupun al-ismah, dengan makna al-ismah. Wa hiya hifdhu zawahirihim wa bawatinihim min at-talabbusi bi banhi anhu. Walau naha karahatan aw khilaf al-aula. Walau nahyi karahatin aw khilaf al-aula. Maknanya Nabi SAW, seluruh anbiya dan rasul kesemuanya dijaga zahir mereka dan juga batin mereka daripada terkait dengan minat talabbusi ay minal muta'allaki. Talabbus, kita boleh kata talabbus maknanya berkait dengan perkara-perkara yang dilarang, walaupun larangan itu larangan karahah ataupun khilafil aula. Fahum ma'sumuna an jami'il ma'asi al-muta'alliqah bi zahiril badani kaz-zina wa syurbil khamri wal kadhibi. Nampak? Maka mereka terjaga daripada seluruh bentuk maksiat. Jadi sebab itu kita sebutkan dalam masalah sifatul amanah, kita bahagikan perkara yang boleh disangka berlaku kepada para anbiya pada dua perkara. Yang pertama, ma yakunu munafiyan lima taqtadihil mu'jizat. Perkara yang menafikan kelaziman mukjizat, iaitu apa? Al-kadhibu. Maka kadhib ini ternafi. Yastahilu suduruhu anil anbiya amdan aw sahwan. Sama ada secara sengaja atau secara tersilap. Sahun. Ataupun la yakunu munafian. Baik, perkara yang tidak menafikan mukjizat sama ada syirik ataupun maksiat-maksiat lain. Adapun syirik, perkara tersebut la yajuzu suduruhu, sama ada qabla al-bi'sah ataupun ba'da al-bi'sah, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tak tergambar langsung berlakunya syirik pada para anbiya, sama ada sebelum ataupun selepas bi'sah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Daliluhu, dan dalilnya adalah ijma'. Baik, itu masalah syirik. Kemudian maksiat lain kita bahagikan kepada berapa? Kepada dua. Kabair dengan sawair. Kabair kita bahagikan kepada dua, qabla al-bi'sah dengan ba'da al-bi'sah. Adapun sebelum bi'sah ataupun sebelum Nabi diutuskan, in kana mujiban linnufrah, kalaulah perkara tersebut menyebabkan orang lari ataupun orang tak suka. An-nufrah ni maknanya perkara yang kita panggil apa? Menyebabkan orang lari daripada para anbiya. Sedangkan para anbiya dan juga para rasul sifatnya adalah diikuti, bukannya apa kita panggil? Dijauhi daripadanya. In kana mujiban linnufrah famamnu'un. Maka perkara tersebut ternafi. Maknanya kabirah ataupun perkara-perkara dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang membawa kepada dosa besar, sebelum berlakunya bi'sah ataupun sebelum para rasul diutuskan, pada perkara yang menyebabkan nufrah, maka itu terhalang. Nufrah ni contohnya apa? Contohnya seperti
hukukul walidaini. Contohnya macam menderhakai ibu ayah contohnya. Jadi perkara tersebut tidak tergambar berlaku kepada para anbiya walaupun sebelum daripada utusan ataupun sebelum diutuskan. Kalau perkara tersebut tidak membawa kepada nufrah, maka sebahagian ulama kata jaiz. Sebahagian lagi kata tak, mamnu' daripada sebelum bi'sah lagi. Tidak tergambar berlakunya perkara-perkara kabair pada hak para anbiya walaupun sebelum bi'sah. Adapun selepas bi'sah, apa jua keadaan semuanya ternafi. Amdan aw sahwan, kesemuanya ternafi. La yajuzu mutlaqan. Baik. Itu pada kabair. Adapun pada saghair dibahagikan kepada dua. Pada saghair yang musy'iran bi khissatin, yang menyebabkan berlakunya ataupun turunnya martabat para anbiya dan rasul, sedangkan martabat mereka martabat yang tinggi, maka perkara tersebut mustahil walaupun sebelum ataupun selepas bi'sah. Kalau perkara itu tidak membawa kepada khissah ataupun kepada kekurangan pada hak para anbiya dan rasul, sebelum bi'sah perkara itu kita panggil tidak ada dalil yang menunjukkan ternafi perkara tersebut. Ini qoblal bi'sah. Tidak ada dalil yang menunjukkan, maknanya boleh jadi, boleh tergambar berlakunya tetapi sebelum bi'sah. Adapun selepas bi'sah mamnu'. Tidak boleh dan mustahil berlakunya perkara tersebut. Jadi ini antara perkara yang yutasawwaru ataupun yutawahhamu suduruhu anil anbiya minal qaba'ih. Maka kazib dan juga syirik ternafi daripada awal. Adapun maksiat lain yang diisbatkan hanyalah pada saghair yang tidak la yush'ir bil khissati, yang tidak disangka padanya itu akan kekurangan ataupun tidak membawa kepada kekurangan. Maka perkara itu qabla al-bi'sah tidak ada dalil yang menolak. Adapun sebelum bi'sah, adapun selepas bi'sah maka mustahil. Cumanya pada masalah ini sebahagian ulama kata semua bentuk maksiat, tidak kisahlah saghair ataupun kabair, la yutasawwar wuqu'uhu qabla al-bi'sah atau ba'da al-bi'sah. Hatta selepas ataupun sebelum daripada bi'sah, kesemuanya ternafi pada para anbiya dan rasul. Ini adalah mabahas yang panjang dibincangkan oleh sebahagian ulama pada masalah berkenaan dengan al-ismah ataupun sifatul amanah. Baik. Wa ma'sumuna an jami'il ma'asil muta'alliqah bil batin min al-hasadi wal kibri wal riya wa ghairi dhalika min manhiyatil batin wal muradu al manhiyu anhu walau suratan fayashmalu ma qabla an-nubuwah wa ma fi halati as-sighar. Nampak Syekh Muhammad Nawawi Bantani ambil apa yang maksumnya para anbiya ini walaupun secara surah, maknanya qabla al-bi'thah, maknanya sebelum daripada utusan. Sebab sebelum daripada utusan tidak ada pensyariatan untuk menyampaikan ataupun tidak ada kita panggil taklif untuk menyampaikan sesuatu kepada makhluk. Akan tetapi perkara tersebut Allah jaga juga, maknanya sebelum daripada bi'sah Allah jaga para anbiya dan rasul daripada melakukan perkara-perkara yang manhi anhu, perkara-perkara yang dilarang. Fayashmalu ma qabla an-nubuwah wa ma fi halati sighar, walaupun waktu kecil. Wala yaqa' minhum makruhun wala khilaful aula, tidak berlaku juga pada para anbiya dan rasul ini melakukan perkara yang makruh ataupun khilaful aula. Bal wala mubah, walaupun bukan mubah tetapi ada qaid, dia kata bal wala mubah ala wajhi kauni dhalika makruhan au khilafal aula au mubahan. Maknanya apa? Semua yang berlaku pada nabi semuanya adalah pensyariatan, dan semua yang berlaku pada nabi sama ada wajib ataupun mandub, wajib ataupun sunat. Yaduru baina amrayni faqat. Idza waqa'a suratu dhalika minhum, idza waqa'a suratan ke suratun, dia kata idza bal wa idza waqa'a suratan dhalika minhum fahuwa litashri'. Kalau berlaku walaupun secara surah
perkara-perkara yang disebutkan tadi, iaitu makruh ataupun khilaful aula, bahkan mubah, itu semua untuk tasyri'. Fayasiru wajiban aw manduban fi haqqihi, maka jadilah perkara tersebut wajib ataupun mandub pada hak para anbiya. Fa af'aluhum alaihimus salatu wassalam dairatun bainal wajibi wal mandub. Ini kaedah kena ingat ataupun kena ambil beratlah dalam masalah af'alul rusul alaihimus salatu wassalam dairatun bainal wajibi wal mandub faqat. Tidak berlaku makruh, tidak berlaku mubah, dan tidak berlaku khilaful aula, bahkan muharramat min babil aula. Bal fil awliya alladhina hum atba'uhum min man yasilu ila maqamin tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyat. Bahkan ianya berlaku juga pada para awliya yang mana alladhi hum atba'uhum, yang mana awliya ini adalah pengikut kepada para rasul dan juga para nabi. May yasil ila maqamin, sampai kepada martabat dan juga maqam, tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu, jadilah pergerakan dan juga diamnya mereka itu ketaatan. Dan dia muafiq dengan hadis Nabi. Nabi sebutkan apa? Pada hadis apa? Yang Nabi kata apa? Apa depan dia? Lupa depan dia je. Yang aku nak al-basaru yubsiru bihi wal yadu. Apa hadis dia? Kalau hadis yang tu, la yataqarrabu abdi bin nawafil tu. La yazalu abdi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yusma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taitahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Itu hadis yang berkenaan dengan inilah yang menyebutkan bahawasanya para awliya juga sampai kepada martabat bahawasanya pergerakan dan diamnya mereka semua adalah ketaatan. وضدها الخيانة والدليل على ذلك أي وجوب الأمانة لهم أنهم لو خانوا أي خالفوا أمر الله تعالى بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لغير التشريع لكنا مأمورين بمثل ذلك أي ما يفعلونه. Lawan bagi amanah adalah khianah, adamul ismah. Kalaulah mereka itu menipu. Baik, adapun dalil pada masalah berkenaan dengan sifat amanah ini, dalilnya dalil syarak. Tetapi Syekh Muhammad Nawawi susunkan dengan bentuk dalil akli. Disebutkan annahum law khanu ay khalafu amrallah bifi'lin muharramin aw makruhin aw khilafil aula li ghairi tashri'. Kalaulah para anbiya ini melakukan perkara-perkara yang haram ataupun makruh ataupun khilaful aula dengan bukan untuk tasyri', lakunna ma'murina bimithli dhalika, maka kita juga disuruh untuk melakukan perkara tersebut apa yang mereka lakukan, iaitu para rasul. Sebab apa? Sebab kita disuruh untuk mengikut para rasul. Kita disuruh untuk mengikut para rasul pada semua dan pada segenap perkara. Wal muradu bil fi'li ma ya'ummu fi'lul lisan. Yang dimasukkan dengan fi'il di sini semua sekali umum. Maknanya secara umum sama ada secara ma ya'ummu fi'lal lisan, yang lebih umum daripada perbuatan lisan. Maknanya merangkumi wahwal qawlu wa fi'lul qalbi. Maknanya secara qaul ataupun fi'lul qalbi, lianna Allah Ta'ala amarna bittiba'ihim fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsilin. Kerana kita disuruh untuk mengikut para rasul pada segenap ahwal, sama ada fi'il ataupun aqwal ataupun ahwal, tanpa
tafsil, maknanya tidak ada istisna atau tidak ada kita panggil syarat dan sebagainya. Secara umum kita mesti mengikut para rasul. Ma ada masa batakhtisasuhum bi, melainkan perkara yang dikhususkan oleh para ataupun dikhususkan kepada para rasul. Seperti mana waktu awal pensyariatan solat tahajud, solat malam wajib asalnya, tetapi jadi hukum sunat bagi bagi manusia ataupun bagi umat Islam, tetapi pada haknya Nabi masih kekal wajib. Jadi ada hukum-hukum yang khusus pada Nabi. Wa ma adal umur al-jibilliyah kal qiyam wal qu'ud wal mashi. Dan juga selain daripada perkara-perkara tabi'i, perkara-perkara kebiasaan manusia, daripada duduk, berdiri dan juga berjalan. Fa inna lam nu'mar bittiba'i fi dhalika. Kita tidak disuruh mengikut pada perkara tersebut. Tetapi cara kaifiyah, contohnya kaifiyah qiyam, kaifiyah qu'ud, kaifiyah mashi, semua ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kita disunatkan untuk mengikut perkara tersebut. Contoh macam jalan. Nabi kalau jalan, disebutkan dalam Syama'il, Nabi jalan seperti turun daripada bukit. Jadi perkara hai'ah ataupun kaifiat disebutkan dan kita disuruh untuk mengikut. Tetapi khusus fi'il tu tidak. Wala yasihu an nu'mar bi muharram aw makruh aw khilafil aula lianna Allah Ta'ala la ya'mur bil fahsya fata'ayyana annahum la yaf'aluna illa at-ta'ah imma wajibah aw mandubah. Sebab kaedah kita sebut tadi, af'aluhum alaihi wassalatu wassalam da'iratun bainal wajibi wal mandub. فلا تكون أفعالهم محرمة أو مكروهة أو خلاف الأولى فأفعالهم فلا تكون أفعالهم محرمة أو مكروهة أو خلاف الأولى فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب ولا يدخلها مباح لأنهم إذا فعلوه لا يكون لبيان الجواز والتشريع. Dan mubah langsung tak berlaku pada hak Nabi. Sebab apa? Kalaulah Nabi buat untuk tasyri', untuk tunjukkan dalam syariat diharuskan, boleh untuk buat, tak dapat dosa, tak dapat pahala. Jadi ada perkara yang ditunjukkan oleh Nabi semata-mata untuk menunjukkan keharusan dan juga tasyri'. Wa huwa imma wajib aw mandub wa hadhihi al-hujjatu sam'iyyah aw syar'iyyah. Dan wa hadhihi al-hujjah, hujjah yang kita sebutkan tadi daripada awal yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi, diambil daripada Syekh Bajuri, Al-Imam Bajuri, semuanya dalilnya sebenarnya sam'i, cumanya disusun dengan mengikut ataupun disusun seperti dalil akli. Wa hadhihi al-hujjatu sam'iyyatun aw syar'iyyatun wa in kanat ala surati ad-dalil al-aqli. Sebab apa? Sebab semua dalil ini kerana dalil mulazamah dia syar'i. Kenapa kita kata kalaulah kalaulah para rasul melakukan perkara haram ataupun makruh, maka kita akan disuruh juga untuk melakukan perkara tersebut. Mulazamah yang berlaku pada dalil ini adalah mulazamah daripada dalil syar'i. Bayan mulazamah itu mengikut dalil syar'i. Wa huwa qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi dalilnya adalah dalil syarak. Mulazamahnya dalil syarak. Wa anna butlana tali bidalil syar'i, dan ternafinya tali. Tali itu balik pada apa? Balik kepada law khanu lakunna ma'murina bimithli dhalika. Itu tali. Disebab apa? Wa anna butlana tali bidalil syar'i wa huwa qauluhu ta'ala innallaha la ya'muru bil fahsya lakunna ma'murina bimithli dhalika ay bimuharram. Jadi Nabi dalil menafikan tali, terbatalnya tali pada dalil ini adalah dengan dalil syarak, iaitu Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang fahsyak, yang keji. Bikhilafil hujjah ala wujubi sidqihim, beza dengan hujjah pada benarnya para rasul. Fa innaha, hujjahnya itu aqliyah. Sebab itu kita sebut hujjah sidik aqliyah. Adapun hujjah amanah adalah sam'iyah. Walidha qala as-Sanusi, qala al-Imam as-Sanusi rahimahullah, wa yastahilu alaihim al-kadhibu aqlan wal ma'asi syar'an. Kenapa? Kerana kalau kita semata menggunakan dalil akal tetap mengatakan
harus ataupun tergambar berlakunya maksiat pada hak para nabi. Kenapa kita nafikan perkara tersebut? Kerana wujudnya dalil-dalil syarak, dalil-dalil syar'i yang menafikan berlakunya maksiat oleh para nabi dan rasul. Baik, jadi itu secara ringkas apa yang kita bincangkan daripada dua sifat yang wajib bagi para rasul dan yang mustahil bagi ke atas para rasul, iaitu sifat as-sidqu lawannya amanah, lawannya al-kadhibu, dan al-amanah lawannya al-khiyanah. Hari ini masuk kepada sifat yang ketiga, iaitu sifatut tabligh. Dalam masalah sifat ataupun dalam masalah sifat rasul, ingat baik al-Imam Ad-Dardir tadi kita sebut wasif jami' ar-rusuli bil amanah was-sidqi wat tablighi wal fatanah. Apa kata Imam Bajuri? Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam tabligh, menyampaikan apa yang disuruh untuk disampaikan kepada makhluk, sama ada jin ataupun insan, sama ada manusia ataupun jin. Bi khilafi ma umiru bi kitmanihi au wa ma khuyyiru fihi, berbeza dengan apa yang disuruh untuk disembunyikan ataupun pada perkara yang diberikan pilihan kepada para rasul, sama ada untuk menyampaikan ataupun tidak. Jadi dalam masalah tabligh ataupun dalam masalah al-amru dibahagikan kepada tiga perkara. Sama ada suruhan itu suruhan untuk sampaikan, ataupun suruhan untuk sembunyikan, ataupun diberikan pilihan sama ada boleh untuk disampaikan ataupun tidak disampaikan. Ataupun makhuyyiru fihi ni boleh jadi maknanya adalah perkara-perkara yang Nabi khususkan. Maknanya disuruh kepada para rasul untuk dikhususkan khabar itu kepada orang-orang tertentu sahaja. Sebab tu makhuyyiru fihi. Nabi boleh pilih sama ada nak sampaikan kepada orang tertentu dan tidak sampaikan kepada orang yang lain. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighihi. Okey, jadi itu yang pertama, ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Kemudian yang kedua, ma umiru bi kitmanihi. Yang ketiga, ma khuyyiru fihi. Jadi dari sudut al-amar ada tiga bentuk. Maknanya ada perkara yang disuruh untuk disampaikan kepada makhluk, iaitu jin dan manusia, dan ada perkara yang disuruh untuk disembunyikan. Maka yang disuruh untuk disembunyikan tak perlu ataupun tidak wajib pada hak Nabi untuk menyampaikan. Kerana perintah wajib pada waktu itu untuk menyembunyikan. Dan ada perkara yang diberi pilihan, iaitu boleh untuk sampaikan kepada orang tertentu dan tidak sampaikan kepada orang lain. Jadi ada tiga bentuk amar. Fal amru ala thalathati aqsam. Yang pertama, ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Yang kedua, ma umiru bi kitmanihi lil khalqi. Dan yang ketiga, wa ma khuyyiru fihi lil khalqi. Falaisa tablighu kullin minhuma wajiban. Falaisa tablighu kullin minhuma, huma kembali kepada apa? Ma umiru bi kitmanihi dan juga ma khuyyiru fihi. Dan tidaklah menyampaikan pada dua perkara ini wajib. Bahkan pada yang pertama itu wajib untuk disembunyikan, dan yang kedua tidak wajib sampai ataupun tidak. Falaisa tablighu kullin minhuma wajiban bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi. Wajib untuk sembunyikan pada perkara yang disuruh untuk disembunyikan. Wala yajibu alaihim syai'un fi ma khuyyiru fihi. Dan tak wajib langsung pada perkara yang diberi pilihan kepada para rasul untuk sampai ataupun tidak menyampaikan, ataupun untuk sampaikan kepada orang tertentu dan sembunyikan kepada yang lain. Wadidduhu ay diddul at-tabligh kitmanu dhalika. Kitmanu dhalika ay jami'u ma jami'i ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Iaitu sembunyikan apa? Sembunyikan seluruh perkara yang disuruh untuk disampaikan. Jadi tabligh hanya berlaku kepada apa? Perkara yang disuruh untuk disampaikan. Itu saja, satu wajah saja. Sebab al-amru pada para rasul itu ada tiga wajah tadi kita sebut. Jadi yang
yang kena pada sifatut tabligh hanyalah pada perkara yang disuruh untuk disampaikan sahaja. Wad dalilu ala dhalika. Baik, bila dah terangkan seperti mana itu kaedah ataupun manhaj Al-Imam Al-Bajuri, mula-mula terangkan dulu sifat, maknanya kemudian masuk kepada lawannya, barulah masuk kepada dalil ataupun hujjah, burhan. Wad dalilu ala dhalika ay jami'i ma umiru bi tablighihi, iaitu wad dalilu ala dhalika, iaitu wad dalilu ala tablighi jami'i ma umiru bi tablighihi annahum law lam yuballighu lakatamu. Mereka semua, iaitu para rasul, kalaulah tidak menyampaikan apa? Tidak menyampaikan apa yang disuruh untuk disampaikan, lakatamu, maka mereka menyembunyikan. Idh la wasitata bainal kitmani wat tabligh. Tidak ada perantaraan di antara menyembunyikan sesuatu dengan menyampaikan sesuatu. Tak ada perantaraan antara keduanya. Sebab apa makna tabligh? Makna tabligh adalah kita kata ikhbar ma umiru bitablighihi. Jadi itu makna at-tabligh. Adapun al-kitman adamul ikhbar, tidak menyampaikan. Jadi tidak ada wasitah antara dua perkara, sama ada sampaikan ataupun sembunyikan. Annahum law lam yuballighu lakatamu idh la wasitata bainal kitmani wat tabligh lakinnahum lam yaktumu. Adapun mereka tidak menyembunyikan, idh law katamu syai'an ay ba'dan mimma umiru bitablighihi lil khalqi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Kerana apa? Baik, idh dekat sini, kita kata kat sini disebutkan ta'lil, ataupun kita kata ta'lil kenapa mereka, kalau mereka tidak menyampaikan maka mereka berbohong, ataupun kalau mereka tidak menyampaikan maka mereka menyembunyikan. Apa ta'lil ataupun kenapa kita katakan begitu? Maknanya kita pilih antara dua perkara. Kalau mereka tidak sampaikan maka mereka sembunyikan. Kenapa? Kerana lau katamu syai'an, kalaulah mereka menyembunyikan sesuatu, iaitu sesuatu apa? Sesuatu daripada perkara yang disuruh untuk disampaikan. Sebab kalau disembunyikan perkara yang disuruh untuk disembunyikan, kat situ tak ada masalah, wajib. Bahkan wajib untuk menyembunyikan perkara yang disuruh untuk disembunyikan. Idh law katamu syai'an ay ba'dan mimma umiru bitablighihi lil khalqi al-jin wal ins lakunna, maka kita semua disuruh ma'murina bikitmanil ilmi. Kerana kita disuruh untuk mengikut para rasul. Maka apabila rasul menyembunyikan ilmu, maka itu antara perbuatan. Tadi kita dah sebutkan kan. Kita kata apa? Wal murad bil fi'li ma ya'umu fi'lul lisan wa huwa qaul wa fi'lul qalbi. Lianna Allah Ta'ala amarana bittiba'ihim fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil. Kita dah sebutkan begitu. Maka kita disuruh untuk mengikut para rasul pada semua bentuk keadaan dan semua bentuk perbuatan, sama ada lisan, qaul ataupun ahwal. Maka dekat sini disebut apa? Kalaulah para rasul itu menyembunyikan sesuatu daripada perkara yang disuruh untuk disampaikan, maka kita juga disuruh untuk melakukan perkara tersebut, iaitu kitmanul ilmi, iaitu menyembunyikan ilmu. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawasanya golongan yang menyembunyikan ilmu ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Baik. Lakunna ma'murina bikitmanil ilmi lianna. Baik, ini disebutkan. Kenapa pula? Kenapa kalaulah para rasul menyembunyikan sesuatu daripada perkara yang disuruh, maka kita juga disuruh untuk melakukan perkara tersebut. Baik, disebutkan li'anna Allah Ta'ala amarona biliqtida'i bihim, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita semua, menyuruh kita semua untuk meneladani para rasul pada semua keadaan. Al-iqtida' bihim. Haitsu qala fi haqqi nabiyina, yang mana Allah menyebutkan pada hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wattabi'uhu, dan kamu semua ikutlah dia. Dia itu siapa? Hu tu kembali kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun. Moga-moga kamu semua beroleh hidayah ataupun beroleh petunjuk. Baik.
Maka kaitannya sama seperti sifat al-amanah. Sebab itu dua sifat yang pertama ni antara sifat yang penting, dan kita tafsirkan pun agak panjang juga berkenaan dengan sifat as-sidqu dan juga al-amanah. Sebab semuanya berkait dan ada kaitan dengan sifat yang seterusnya daripada sifat at-tabligh dan juga al-fatanah. Baik. Wala yasihu an nu'mar bihi, dan tidak sahih ataupun tidak sah kita ini disuruh untuk melakukan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Lianna katimal ilmi mal'un, kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat dengan kata ataupun dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi dalil ini dalil yang soreh menerangkan bahawasanya orang yang menyembunyikan ilmu selepas daripada Allah Taala menerangkan dan menyatakan petunjuk dan juga bayan ataupun penerangan terhadap sesuatu perkara, maka kalau disembunyikan perkara tersebut, mereka termasuk daripada golongan orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Baik. Jadi ini dalil. Sebab itu, dan dalil pada sifatul tabligh, dalilnya dalil sam'i juga. Dalilnya walaupun disusun mengikut suratul dalilil aqli, tetapi mulazamahnya dengan dalil syarak. Jadi dia automatik jadi dalil syar'i. Automatik jadi dalil syar'i. Sebab itu kalau ingat balik dalam masalah sifat, ni balik semula, kalau dulu ingat lagi lah dalam ilmu mantik kita bincang dalam masalah burhan, dalam masalah hujjah. Kan hujjah kita bahagikan kepada dua, ada naqliyah dengan akliyah. Bila masa jadi akliyah, bila langsung tidak ada kaitan dengan hujjah ataupun dengan dalil naqli. Maknanya salah satu daripada mukadimah tu langsung tak ada dalil naqli. Bila jadi dalil akli, bila jadi dalil naqli, apabila adanya kita panggil apa? Dalil daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Sebab dari naqli, Al-Quran, Sunnah, ijma'. Al-Quran, Sunnah, ijma'. Sebab Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Jadi kalau ada salah satu daripadanya, walaupun digabungkan dengan dalil akli, dia tetap jadi dalil naqli. Dalam masalah taksimat aqsamul adillah. Kita ada dalil naqli dan dalil akli. Dalil akli tu 5 tu lah. Kias ni lah. Dalil akli tu yang kita kata burhan. Dalil aksam, dalil akli tu, bukan dalil akli. Maksudnya aksam dalil akli tu ada 5. Kita ada burhan, ada jadal, ada apa lagi? Khitabah, syair dan juga safsatah. Itu dalam masalah aksamul hujjah. Jadi kalau ada kaitan dengan dalil nakli, automatik dia jadi dalil nakli. Dia bila jadi dalil akli, kalau khalis langsung tak ada kaitan dengan dalil nakli ataupun dengan nusus, sama ada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Jadi dalam sifatul tabligh, susunan dalilnya disusun dengan dalil akli, tetapi mulazamahnya wajhul kita panggil apa? Wajhud dalalah, ataupun kita kata mulazamah dalil antara muqaddam tali ataupun antara muqaddimah sughra dan kubra, semuanya dengan dalil naqli. Sebab apa? Sebab akal tidak menafikan perkara tersebut. Jadi walaupun ada dalil akli, tetapi dalil aklinya dhaif, tidak kuat. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatanah, wajib bagi hak para rasul alaihimus salatu wassalam adalah al-fatanah, cerdik. Wa hiya at-tayaqquz, at-tayaqquz ni cerdik lah. Cerdik pada apa? Li ilzamil khusumi wa ibtali da'awihim al-batilah, untuk melawan ataupun untuk mengilzam, ataupun kita kata untuk menegah, ataupun ilzam ni kita kata apa? Untuk apa bahasa, kalau debat tu kita kata apa? Kalau bahasa pasarnya adalah, tapi maknanya kita habiskan dia terus. Faham tak? Maksud ilzamul khusum, maknanya kita pancung dia, maksudnya faham tak? Maksudnya dia dah tak ada hujah dah. Tu maksud ilzamul khusum. Maknanya menegah langsung, dia tak boleh nak balas balik. Al-khusum iaitu orang yang lawan lah, al-khasam.
buat mematahkan hujah dan sebagainya lah. Maknanya ilzam tu maknanya dia terpaksa ikut dah kita. Maknanya dalil kita semua jadi betul untuk dia. Itu ilzam. Sebab itu dalam masalah berjadal ataupun berdebat, jangan cepat terima apa-apa qadiyah ataupun apa-apa dakwaan daripada pihak lawan. Sebab bila kita terima, kita akan terkena ilzam tu. Maknanya kita dah terpaksa ikut dah sebab kita dah terima dah awal. Jadi perkara yang melazimi kaedah ataupun melazimi qadiyah tu kita terpaksa ikut. Itu ilzam tu, maknanya dah tak boleh nak lari dah. Ilzamul khusum. Wa ibtali da'awihim, dan membatalkan dakwaan-dakwaan mereka, iaitu orang-orang da'awihim, iaitu al-khusum, orang yang melawan. Al-batilah, dakwaan-dakwaan mereka yang salah. Wa didduha, lawan kepada fatanah adalah al-baladah, iaitu tidak cerdik, bodoh, ataupun al-ghaflah. Al-ghaflah ni maknanya lalai lah, lupa, lalai. Bukan lalai sangat, maknanya bukan lalai dan lupa, tu macam kurang tepat. Al-ghaflah ni tak cerdik lah. Tak cerdik. Maknanya tidak ada kecerdasan pada akal. Tidak ada kecerdasan pada akal. Wa dalilu ala dhalika, iaitu dalil ala wujubil fatanati, ay wujubi fatanati lahum, iaitu lirrusuli alaihimus salatu wassalam, annahu ay asya'an law intafat anhum al-fatanah, kalaulah ternafi pada para rasul itu kecerdikan, lama qadaru ay yuqimu hujjatan 'alal khasmi, maka mereka tak mampu, tidak ada keupayaan untuk mendirikan hujah ke atas pihak lawan. Jadi kalau tidak ada kecerdikan, tak boleh nak mematahkan hujah pihak lawan ataupun dakwaan pihak lawan. Wa huwa ay adamil qudrati ala iqamatil hujjati muhal, dan tiada upaya untuk mendirikan hujah itu adalah mustahil. Kenapa? Lianna al-Qur'ana dalla fi mawadi'a kathiratin ala iqamatihim al-hujjata ala al-khasmi. Kerana di dalam Al-Quran banyak tempat disebutkan dan menunjukkan kepada para rasul ini mendirikan hujah kepada lawan mereka, kepada orang yang menentang mereka. Kaqaulihi ta'ala, wa tilka ay hujjatu Ibrahim ala qaumihi, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima. Dan yang demikian itu, iaitu hujah Sayyidina Ibrahim ke atas kaum mereka. Hujjatuna, hujah daripada kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Atainaha, kami datangkan kepada kepadanya Ibrahim. Jadi maknanya hujah tersebut baliknya daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan kepada para rasul, pada khusus cerita ini pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa ka qaulihi ta'ala hikayatan an qaumi Nuh, dan seperti firman-Nya Allah Taala hikayat daripada kata kaum Sayyidina Nuh alaihissalam, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, telah engkau banyak berbantah kepada kami, ataupun lawan, berdebat kepada kami. Fa'aktsarta jidalana, dan sangat banyak bantahan yang engkau berikan dengan dalil-dalilnya lah. Maknanya para rasul ini diberikan keupayaan untuk apa? Untuk menjawab semua bentuk syubhat dan dakwaan yang dibawa oleh orang kufar. Wa ka qaulihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berbantahlah dengan mereka ataupun berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang baik. Jadi al-ahsan di sini maknanya apa? Ai bitariqil lati tashtamilu ala naw'i irfaqim bihim, dengan jalan yang ada padanya lemah lembut, ataupun kita kata dengan sifat, penuh dengan sifat kasih sayang. Al-irfaq maknanya lemah lembut lah. Maknanya dalil ataupun hujah yang dibawa, dan jalan untuk memberikan hujah adalah dengan cara yang lembut, bukan dengan emosi dan sebagainya lah. Waman lam yakun fitnan la yumkinuhu iqamatul hujjati walal mujadalah. Kalaulah mereka tiada kecerdasan akal. Sebab disebut al-fatanah adalah quwwatun fil aqli wa dhaka'uhu. Disebut dalam sebahagian kitab quwwatul aqli wa dhaka'uhu.
keupayaan akal yang kuat dan kecerdikan, kepandaian. Wa man lam yakun fitnan la yumkinuhu iqamatul hujjati walal mujadalah. Kalaulah tidak ada kecerdikan ini, kecerdasan akal ini, maka tidak mampulah para rasul untuk mendirikan hujah, bahkan untuk berdebat lagi mimbabil aula. Tak boleh untuk berdebat. Wa hadhihi al-ayatu wa in kanat waridah وهذه الآيات وإن كانت واردة في بعضهم إلا أن ما ثبت لبعضهم من الكمال الذي لا يتم المقصود إلا به يثبت لجميعهم. Walaupun ayat yang ada dalam Al-Quran menunjukkan dalil ataupun merujuk kepada beberapa rasul, walaupun di dalam Al-Quran dalil yang disebutkan tadi, dalil iqamatul hujjah dan juga dalil yang menunjukkan kepada al-fatanah ini bagi para rasul, hanya disebutkan pada sebahagian rasul, tetapi difahami daripadanya jika sabit pada sebahagiannya, maka tersabit kepada keseluruhannya, kerana kesemuanya memikul hukum yang sama, iaitu atau makna yang sama, iaitu rasul. Kita dah sebutkan makna rasul sebelum ini. Baik. Wa hadhihi al-ayat wa in kanat waridatan fi ba'dihim, iaitu fi ba'dir rusul, illa anna ma thabata li ba'dihim, apa yang sabit pada sebahagian rasul, minal kamali, daripada kesempurnaan, alladzi la yatimul maqsud illa bihi, yang tidak sempurna makna rasul itu melainkan adanya perkara tersebut, yasbutu li jami'ihim, maka tersabitlah pada keseluruhan daripada para rasul. Jadi walaupun dalam Quran hanya menyebut sebahagian, tetapi hukum tersebut kena pada seluruh rasul. Dan nanti akan dibezakan di antara rasul dan juga anbiya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, disebutkan apa? Wa hadhihi al-ayatu wa in kanat waridatan fi ba'dihim illa anna ma thabata li ba'dihim min al-kamal alladhi la yatimmu al-maqsudu illa bihi yathbutu li jami'ihim. Fathabatat al-fatanatu lil jami', maka tersabitlah kecerdasan akal kepada seluruh rasul. Wa in lam yakunu rusulan, walaupun dia bukan rasul, iaitu anbiya. Wa in lam yakunu rusulan bal anbiya faqad. Na'am al-wajibu lil anbiya'i mutlaqul fitnah. Yang wajib pada para anbiya adalah kecerdasan secara mutlak. Tetapi pada para rasul, kamalul fitnah, maknanya sempurna kecerdasan. Kerana apa? Kerana para anbiya tiada suruhan untuk tabligh, tiada suruhan untuk menyampaikan. Maka tidak berlaku kita panggil pertentangan dan jadal dengan kaum. Dan tiada utusan, kerana para nabi tidak diutuskan kepada kaum. Maka tak ada pertentangan, tapi para rasul ada. Kerana itu disyaratkan bagi para anbiya mutlaqul fitnah, tetapi pada para rasul kamalul fitnah. Wa in lam yakunu rusulan bal anbiya faqad. Na'am al-wajibu lil anbiya'i mutlaqul fitnah wa amma ar-rusul fal wajibu lahum kamalul fitnah, maknanya sempurna, kerana mereka yang berdepan dengan kuffar ataupun orang yang melawan, al-mu'anid, orang yang melawan. Wa idza thabata lahum hadhihi sifat al-arba'ah istahala alaihim addaduha. Kalaulah telah tersabit 4 sifat ini, apa dia? Sifat as-sidqu, al-amanatu, at-tabligh dan juga al-fatanah, istahala alaihim addaduha, maka mustahillah lawannya, iaitu apa? Al-kadhibu, al-khiyanah, al-kitman dan juga al-baladah. وإذا ثبت لهم هذه الصفات الأربعة استحال عليهم أضدادها ومعنى استحالتها عدم قبولها الثبوت بالدليل الشرعي. Makna mustahil di sini tidak berlaku, tidak menerima sabit. Maknanya tidak menerima para rasul ini bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil ini. Tetapi dalilnya dalil syar'i. Jadi bila disebutkan dalil syar'i, maka seolah-olah macam Imam Syekh Muhammad Nawawi Bantani sebutkan secara umum. Maknanya semua dalil yang menolak sifat-sifat yang mustahil ke atas para rasul, dalilnya dalil syar'i. Tapi kita dah sebutkan tadi kan, pada sifatu as-sidqu dalilnya dalil aqli. Dalilnya dengan dalil aqli, bukan dengan dalil syar'i, sebab kaitannya dengan mukjizat. Kita dah sebut, ingat lagi tak? Kalau kita kaitkan dalam masalah sifat,
Allah Ta'ala, kita bahagikan sifat ma'ani ataupun sifat bukan sifat ma'ani, sifat keseluruhannya kepada dua bahagian. Ingat lagi tak? Kita bahagian kepada ma yata'atta bihal mu'jizat dengan ma la yata'atta bihal mu'jizat. Ma yata'atta bihal mu'jizat, dalilnya mesti dalil apa? Akli. Jadi sifat as-sidqu berkait dengan mukjizat, maka dalilnya mesti dalil akli. Sebab kalaulah dalilnya dalil nakli, akan berlaku apa? Daur. Akan berlaku daur. Sebab kita membenarkan Rasul dengan mukjizat. Dalilnya apa? Dalilnya dalil akli, dalil nakli. Sedangkan Al-Quran adalah salah satu daripada mukjizat. Jadi akan berlaku daur. Jadi kena dengan dalil akli. Baik. Habis selesai masalah yang keempat daripada masail risalah tauhid, iaitu ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqil anbiya atau fi haqqir rusul. Masuk kepada masalah yang kelima, iaitu masalah ma yajuzu fi haqqil anbiya. Baik, disebutkan apa? Wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-a'radul bashariyah. Yang harus bagi para rasul dan juga para anbiya, al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Al-a'rad yang lagi a'rad adalah sifat. Cumanya mana lebih a'am? A'rad ke sifat lebih a'am? Sifat lebih a'am. Sebab sifat disebutkan pada makhluk dan pada Allah Ta'ala. Tapi a'rad semata-mata hanya pada makhluk sahaja. Jadi as-sifatu a'am minal a'rad. Adapun a'rad hanya untuk hawadis. Adapun sifat boleh pada hadis, boleh jadi pada qadim. Wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-a'radul bashariyah allati, tetapi a'rad bashariyah di sini sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kemanusiaan ini mestilah tidak membawa kepada kekurangan martabatnya para rasul dan anbiya, yang mana mereka adalah sebaik-baik martabat. Allati la tuaddi ila naqsin, tidak membawa kepada kekurangan, fi maratibihim, pada martabat mereka al-aliyah, yang tinggi, kal maradi, seperti sakit biasa. Tetapi Syekh Nawawi letakkan qaid dekat situ, kal maradi ghair munaffir, tidak membawa kepada orang lari daripada mereka, kerana sifatnya rasul, sifatnya nabi diikut, bukannya orang menjauh daripadanya. Jadi kalau ada sakitnya sakit bukan yang menyebabkan orang lari daripadanya. Nanti akan disebutkan beberapa sakit. Antaranya sakit yang menyebabkan orang rasa geli ke, orang rasa tak suka, orang rasa tak selesa. Sakit-sakit tersebut dinafikan, ternafi pada para rasul. Dan cerita-cerita berkait dengan para rasul yang menafikan kedudukan tinggi mereka dan membawa kepada kekurangan pada hak mereka, semua itu adalah palsu. Semua cerita yang membawa kepada an-naqs pada hak para anbiya, walaupun benda itu sentiasa diceritakan ataupun kita pernah mendengar perkara tersebut, perkara itu semuanya ternafi. Kenapa? Kerana sakit yang boleh pada para rasul, para nabi, adalah sakit yang ghair munaffir, tidak membawa kepada orang lari daripadanya, daripada para rasul dan juga para nabi. Wa nahwihi, dan seperti marad juga, iaitu sifat-sifat yang biasa pada manusia, sakit, sihat, demam dan sebagainya. Wa nahwihi kal ju'i, seperti al-ju', lapar, al-atash, dahaga, wan naum, tidur, wal akl wasyurb, makan, minum, wal mash war rukub, berjalan dan juga menunggang kuda ataupun menunggang tunggangan, wal bai' wasyira', berjual dan beli dan jual, wal jima' lin nisa'i ala wajhil hilli bin nikahi aw bil milki, dan juga menyetubuhi perempuan sama ada dengan jalan yang halal, ala wajhil hil, bin nikah sama ada dengan nikah ataupun dengan pemilikan. Ini dululah kan para rasul. Bi khilafil junun, ternafi, gila ternafi. Bi khilafil junun, al-junun antara perkara kebiasaan, bukan kebiasaan maknanya benda yang boleh berlaku kepada manusia tetapi mustahil berlaku kepada para anbiya dan rasul. Bi khilafil junun qalilatan wa kathiratan, sama ada sikit ke gila banyak ke, semua itu ternafi.
Wal juzam. Apa ni juzam? Kusta, sakit kusta. Kusta tu yang hilang-hilang tu, yang boleh tanggal tu kan. Sakit kusta ni, yang macam kalau dah kena tu, tangan boleh tertanggal, maknanya anggota badan boleh tercabut sendiri. Al-juzam. Jadi perkara tersebut, kenapa juzam ternafi? Kerana marad, juzam marad juga, tapi marad yang munafir, yang menyebabkan orang lari, orang tak suka. Wal juzam wal baros. Baros apa? Sopak. Wal ama, buta. Wa ghairi dhalika minal umuril munaffirah. Dan juga semua perkara-perkara yang menyebabkan orang lari, sakit-sakit ataupun sifat-sifat yang menyebabkan orang jauh daripada para rasul dan para anbiya. Sedangkan mereka semua diikuti sepatutnya. Begitu juga ternafi wa bi khilafil umur al mukhillah bil muru'ah. Begitu juga perkara-perkara yang mengurangkan maruah mereka. Contohnya apa? Kal akli ala tariq, seperti makan kat jalan. Jadi makan di jalan, ataupun makan berjalan, ataupun makan dekat jalan. Jadi perkara tersebut mengurangkan kita panggil apa? Muru'ah. Muru'ah ni maruah lah. Jadi perkara tersebut juga ternafi kepada para anbiya. Wal harfid dani'ah. Harf ni maknanya kerja ataupun buat sesuatu perkara yang keji, ad-dani'ah. Wa nahwi dhalika mimma la yaliqu bihim. Dan begitu juga perkara-perkara yang tidak layak bagi para rasul dan para anbiya. Fala yajuzu zalika, maka tak harus berlaku. La yajuz maknanya, maksudnya apa? La yajuz, mustahil. Maksudnya mustahil berlaku pada para anbiya perkara-perkara yang disebutkan tadi, daripada bikhilaf tu sampailah yang last kali ni. Jadi bikhilafil junun, semua itu ternafi pada para rasul. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau ada cerita yang kita dengar, dan biasanya ada dalam tafsir, cerita-cerita macam ni selalu ada dalam tafsir yang menerangkan kisah-kisah para rasul, tetapi kisah tersebut membawa kepada an-naqs. Jadi kita pegang kaedah ni. Apa kaedah dia? Wal jaizu fi hakim alaihi wasallam al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Itu kaedah umum dia. Jadi kaedah umumnya begitu. Boleh para rasul dan nabi ini adanya perkara-perkara yang kebiasaan manusia, tetapi perkara tersebut mestilah tidak membawa kepada kekurangan. Kalau bawa kepada kekurangan, maknanya apa? Ternafi daripada para rasul dan juga para anbiya. Sebab itu disebut fala yajuzu zalika. Zalika al-madhkur lah, daripada al-junun sampailah kepada al-harfud dani'ah. Syekh Muhammad Nawawi tambih dalam masalah ini. Disebut apa? Walam yasihhu. Tidak sahih. Jadi sebab itu kita kata palsu. Walam yasihha. Tidak sahih. Palsu. Maknanya tidak sahih, maknanya palsu. Anna sayyidana Syuaib kana dariran. Tidak sahih bahawasanya Sayyidina Syuaib alaihissalam darir. Darir apa darir? Buta. Sebab apa? Sebab amat ternafi pada para anbiya. Jadi perkara-perkara, baik, macam mana boleh sampai cerita ni? Ini yang kita panggil dalam tafsir, dipanggil apa? Israiliyat. Jadi Israiliyat adalah cerita Bani Israel tentang Bani Israel. Itu dipanggil sebagai Israiliyat. Cerita Bani Israel tentang Bani Israel. Sebab itu kita biasa dengar cerita-cerita Israiliyat ini datangnya daripada tafsir. Sebab tu dalam tafsir banyak cerita-cerita. Sebab tu kalau bincang ilmu tafsir sendiri pun, antara perkara yang dibincang adalah ad-dakhil. Ad-dakhil bincang apa? Bincang masalah perkara-perkara yang dimasukkan di dalam tafsir, daripada perkara-perkara yang bukan diambil daripada hadis, ataupun bukan diambil daripada kalam para sahabat dan sebagainya. Maksudnya kalam daripada yang cerita Bani Israel tentang Bani Israel. Itu dipanggil sebagai Israiliyat. Jadi sebab itu disebutkan walam yasihu. Jadi Israiliyat ada perkara yang makbul, ada perkara yang mardud, dan banyaknya mardud. Dan banyaknya antara perkara-perkara yang ditolak. Walam yasih anna Syuaiban kana dariran. Jadi mustahil dan palsu cerita tentang Sayyidina Syuaib buta. Wa makana bi Sayyidina Ayyub minal bala. Dan juga apa yang kita dengar tentang cerita Sayyidina Ayyub. Yang ini yang masyhur biasanya. Sayyidina Ayyub tentang sakit kulit tu ulat dan sebagainya tu. Jadi perkara tersebut tidak berlaku. Betul sakit kulit, tapi bukan membawa kepada an-nufrah.
Itu kena pegang. Tak bawa kepada, kalau kita guna, maknanya kita gambarkan sendiri pun, kita hukumkan dengan akal. Kalaulah ada ulat dan sebagainya, perkara tu perkara yang menyebabkan orang jijik, betul tak? Orang tak suka. Jadi benda tu mustahil berlaku kepada Sayyidina Ayyub. Jadi itu antara Israiliyat ad-dakhil yang masuk di dalam tafsir, yang daripada cerita Bani Israel tentang Bani Israel, tetapi cerita tersebut palsu kerana khilaf dengan dalil naqli dan dalil aqli yang kita sebutkan dalam masalah perkara-perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi para rasul. Wa ma kana bi sayyidina Ayyub alaihi salam min al-bala fa kana bainal jildi wal 'idham wal falam yakun munaffiran, dan tidak menyebabkan orang lari daripadanya. Jadi memang betul sakit kulit dan juga tulang. Dan Sayyidina Ayyub ni antara, kita panggil apa? Antara ciri-ciri kita nak tengok betul-betul kesabaran tu. Antaranya lah, bukannya maknanya Sayyidina Ayyub tak, antara. Sebab Sayyidina Ayyub ni Allah berikan bala sangat hebat. Binatang ternakan dia semua mati, anak dia mati, dan dia jatuh miskin. Kemudian apa yang berlaku? Dia diberikan sakit juga. Jadi antara perkara balak yang kuat diberikan adalah kepada Sayyidina Ayyub. Dan dalam masa keadaan yang diberikan kepada Sayyidina Ayyub oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Ayyub tetap bersabar. Dan kalau kita cerita baca tentang kisah Sayyidina Ayyub ni, memang sangat hebatlah Allah Ta'ala berikan ujian kepada Sayyidina Ayyub. Dan dahlah binatang ternakan semua mati. Kemudian anaknya juga ikut mati dan diberikan sakit. Apa doa Sayyidina Ayyub? Sayyidina Ayyub doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi anni massani ad-durra. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini ditimpa akan mudarat. Tak sebut sakit pun. Tak sebut sakit, tak sebut miskin, tak sebut ada perkara, kita panggil apa? Ada kesulitan. Ad-durra ni kita kata kesulitan. Rabbi anni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin. Itu doa Sayyidina Ayyub. Dalam keadaan susah tu, itu doa dia. Rabbi anni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin. Kalau kita Allahumma rfa'anna al-bala kan. Tapi Sayyidina Ayyub tak sebut pun. Hanya sebut Rabbi anni massani ad-durra. Aku ada kesulitan pada aku. Tak sebut pun sakit, tak sebut pun anak meninggal, hanya sebut ada kesulitan sahaja. Wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau kita lihat kesusahan yang ada pada kita, maka contoh terbaik adalah para anbiya dan rasul. Untuk kita tahu, rupanya kita ni baru sikit je. Bahkan mereka itu lebih daripada kita. Baik. Wa makana bi sayyidina Yaqub, dan begitu juga cerita tentang Sayyidina Yaqub. Cerita tentang Sayyidina Yaqub yang sebahagian kata apa? Buta. Sebab apa? Sebab menangis. Tapi bukan buta. Disebab apa? Wa makana bi sayyidina Ayyub fahuwa hijabun. Hanya semata selaput. Selaput pada mata sahaja. Alal aini. Fahuwa hijabun alal aini min tawasulid dumu'. Sebab berterusan menangis. Tapi kenapa Sayyidina Yaqub menangis? Kerana anaknya ada khabar kan, cerita tentang Sayyidina Yusuf tu kan, tentang khabar tentang Sayyidina Yusuf wafat daripada adik-beradiknya itulah, kisah Sayyidina Yusuf yang masyhur. Jadi yang berlaku pada Sayyidina Yaqub bukannya buta, tetapi ada selaput yang menutup matanya kerana banyak ataupun berterusannya menangis. Baik. Jadi kena bezakan cerita-cerita yang biasa kita dengar tentang kisah para anbiya, khususnya kisah Nabi selain Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad SAW cerita tentangnya dengan sanad dan sebagainya kan. Kita ada Syama'il, kita ada Asy-Syifa dan sebagainya. Semua kitab sirah, semua ada sandaran dalil. Akan tetapi dan Sayyidina Muhammad tidak jauh dengan kita. Maknanya ada cerita orang yang hidup pada zaman Sayyidina Muhammad diteruskan dan mutawatir sampai ke kita. Adapun nabi-nabi yang lain kita jauh masanya dan tidak ada sambungan cerita tentang cerita-cerita tersebut. Maka banyaknya cerita-cerita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul ini banyaknya di dalam tafsir.
Jadi sebab itu bila baca tafsir, terutamanya pada masalah ataupun pada perbahasan berkenaan dengan Nabi, kena asingkan dan kena bezakan tentang kisah-kisah yang dipanggil sebagai Israiliyat. Banyaknya begitu, kena bezakan. Jadi perkara yang membawa kepada kekurangan, automatik kita nafikan, walaupun cerita itu diceritakan di dalam tafsir, kerana tafsir adalah tafsir daripada manusia lah kan. Maknanya pandangan dan juga pendapat manusia, maknanya bukan daripada maksum, bukan daripada maksum. Jadi yahtamil as-sidqu wal kadhib. Amma khurujul mani min imtila'il aw'iyah fajaizun alaihim. Adapun keluarnya mani kerana penuhnya tempat simpan air mani itu adalah harus pada para rasul. Bi khilafil ihtilam, berbeza dengan mimpi. Berbeza dengan mimpi mimpi keluarnya air mani. Jadi perkara tersebut ternafi kerana al-ihtilam minasyaitan, dan tidak ada langsung la sabila lil anbiya'i min dukhulus syaitan fihi. Langsung tidak ada jalan untuk syaitan mengganggu ataupun masuk kepada para rasul. Bi khilafil ihtilam fala yajuzu alaihim li'annahu min tala'ubis syaitan, kerana ia daripada mainan syaitan. Li'annahu la sabila, li'annahu tu kembali balik kenapa li'annahu tu balik pada la yajuz, maknanya adamul jawaz. Li'annahu la sabila lahu alaihim, la sabila lahu ay la sabila lisyaitan alal anbiya. Wa amma sahwu, adapun tersilap. As-sahwu, kita kata tersilap. Famumtani'un alaihim fil akhbaril balaghiyah, maka tak boleh ataupun ternafi, mustahil tersilap itu pada para anbiya ataupun ke atas para anbiya pada perkara-perkara yang perlu disampaikan. Khabar-khabar balaghiyah maknanya khabar-khabar yang perlu disampaikan, yang wajib disampaikan. Maka para rasul tidak langsung tergambar berlakunya kesilapan dalam menyampaikan perkara yang perlu disampaikan, perkara yang wajib disampaikan. Fil ikhbaril balaghiyah ay allati talaba minhum tablighaha anillahi ta'ala. Ya, apa makna akhbar balaghiyah? Iaitu perkara yang diminta daripada mereka untuk menyampaikannya daripada Allah Ta'ala. Jadi tersilap pada menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan mustahil berlaku kepada para rasul. Kaqaulihim al-jannatu u'iddat lil muttaqin, seperti kata mereka syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa azabul qabri wajibun, dan azab kubur itu wajib, azab kubur itu benar. Wa hakadha, dan selain daripada itulah, maknanya perkara-perkara yang daripada khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ghairil balaghiyah, adapun pada perkara yang bukan disuruh untuk disampaikan, maknanya perkara-perkara biasa, kaqama zaidun wa qa'ada bakrun wa hakaza wa jaizun alaihim fil af'alil balaghiyah. Okey, baik. Sebab apa? Wa hakaza fi ghairil balaghiyah, begitu juga dengan perkara-perkara ghairil balaghiyah. Kaqama zaidun wa qa'ada bakrun wa hakaza, maknanya apa? Mumtani'un aidan, famumtani'un alaihim fil akhbaril balaghiyah wa fi ghairil balaghiyah. Jadi tidak ada tersilap, sama juga pada ghairil balaghiyah. Wa jaizun alaihim fil af'alil balaghiyah litashri', tetapi harus berlaku kepada mereka perkara-perkara yang ataupun perbuatan-perbuatan yang disuruh untuk disampaikan berlaku kepada para rasul, tetapi semata-mata berlaku untuk tasyri'. Seperti tersilap ataupun sahwun yang berlaku pada Nabi, kisah yang tadi kita sebutkan tu. Pada kisah Zulyadaini, kisah Sayyidina Zulyadaini. Jadi yutasawwar, tergambar berlakunya as-sahwu pada para rasul ketika menyampaikan af'alul balaghiyah. Bezakan af'al dengan apa? Akhbar. Akhbar ni khabar, tapi af'al ni berbeza. Af'al ni perbuatan waktu buat tu. Jadi yang jaiz hanya pada apa? Af'al, bukan pada akhbar.
Jadi Nabi tak pernah, atau para rasul tak pernah tersilap pada perkara yang disuruh untuk disampaikan. Tapi boleh jadi tersilap pada perbuatan yang disuruh untuk disampaikan. Al-af'al al-balaghiyah. Jadi bezakan antara akhbar dan juga af'al. Yang langsung mustahil pada akhbar. Nabi tak tipu ataupun Nabi tak tersilap pada perkara yang Allah suruh sampaikan ataupun perkara yang Allah tak suruh sampaikan. Nabi tak tersilap. Khabar. Tetapi pada af'al boleh berlaku, tetapi berlakunya untuk tasyri', untuk pensyariatan. Wajaizun alaihim fil af'alil balaghiyah litashri'i kas-sahwi fis salat, seperti tersilap di dalam solat. Sebab itu apa beza as-sahwu? Sahwu ni kita kata apa? Sahwu ni disebutkan as-sahwu yutanabbahu bi adna tanbih. As-sahwu ni kalau berlaku, tersilap ni kalau berlaku kepada seseorang, kita ingatkan dia dengan sekecil-kecil ingatan saja. Adna tanbih, terus diingat. Berbeza dengan nisyan. Nanti ada nisyan, masalah nisyan. Nisyan ni selalunya dia akan ambil masa lama. Nisyan muddatuhu tawilah daripada sahwu. Sahwu ni contoh kita tersilap buat sesuatu, kalau orang ingatkan terus kita tersilap. Faham tak? Tapi kalau nisyan ni ada lama sikit nak recall balik tu lama. Itu beza antara as-sahwu dan juga an-nisyan. Wa jaizun alaihim fil af'alil balaghiyah litashri'i kas-sahwi fi salat. Jadi as-sahwu fi salat yutasawwar dan bal yaqa, bahkan berlaku kepada Nabi SAW pada hadis Zulyadain. Tetapi ada beza. Tersilapnya Nabi dengan tersilapnya makhluk yang manusia yang lain berbeza. Tersilap ataupun sahwu yang berlaku kepada Nabi kerana mereka sibuk dengan zikrullah, kerana mereka sibuk dengan mengingati Allah di dalam hati. Sebab itu disebut kat sini wajaizun alaihim fil af'alil balaghiyah litashri' kas-sahwi fis salah wa sahwuhum. Adapun tersilapnya mereka ini para rasul, innama huwa lishtighalihim bi rabbihim, kerana mereka itu sibuk dengan Tuhan mereka. Maksudnya sibuk dengan Allah Ta'ala pada berzikir di dalam hati. Kerana itu ada kalam yang menyebut tentang as-sahwu yang berlaku kepada para rasul. Sebab lupanya mereka tak sama dengan lupanya makhluk ataupun manusia yang lain. Cuma saya tak pasti, saya tak bawa rasanya. Ada disebut dalam ni disebut apa? Disebut yasaili an rasulillahi kaifasaha. Wahai orang yang bertanya kepada aku tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah boleh tersilap? Wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahi. Sahwu ni berlaku pada setiap hati yang ghafil, yang lalai. Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha. Sebab apa? Sebab hilang dan lupanya sesuatu, maka dia tersilap. Amma siwallahil azim lillahi. Akan tetapi lupanya makhluk ataupun manusia lain, lupa terus ataupun tersilap memang tersilap. Bukan tersilap sebab lalai dengan ketaatan ke apa, tidak. Tetapi tersilapnya para rasul ataupun khususnya cerita tentang Sayyidina Rasulullah, lupanya Nabi SAW, lupanya kerana ta'zim, kerana hatinya itu sibuk dengan mentakzimkan Allah Ta'ala. Jadi berbeza. Kita kata apa? As-sahwu yang berlaku pada para rasul bukan seperti orang yang lain ataupun seperti manusia yang lain. Baik. Wasahwuhum innama huwa lishtighalihim bi rabbihim wa amma nisyan, adapun terlupa, famumtani'un alaihim fil balaghiyat qabla tablighiha. Dia kata adapun lupa, an-nisyan tadi tersilap, yang ni nisyan ni lupa, mustahil berlaku kepada para rasul pada perkara yang disuruh untuk disampaikan sebelum dia menyampaikan. Jadi sebelum disampaikan perkara tersebut, mustahil para rasul lupa. Tapi selepas, nanti ada perbezaan. Maksudnya sebelum mustahil. Wa amma nisyanu famumtani'un alaihim fil balaghiyati qabla tablighiha
wa qauliyatan kanat aw fi'liyatan, sama ada secara kata-kata ataupun secara perbuatan. Mustahil berlaku para rasul lupa perkara yang disuruh untuk disampaikan sebelum menyampaikan perkara tersebut, qabla tablighiha. Fal qauliyatu ka qaulihim al jannatu uiddat lil muttaqin. Kalau qauliyah contohnya seperti Allah sampaikan kepada rasul bahawasanya syurga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sebelum disampaikan perkara tersebut dia dah lupa. Tak, perkara tersebut mustahil berlaku kepada para rasul. Wal fi'liyatu ka salati duha idza amarahum Allah Taala bi fi'liha liyuqtada bihim fiha. Kalau pada fi'liyah contohnya solat duha. Allah Ta'ala menyuruh untuk melaksanakan solat duha supaya apa? Supaya diikuti oleh umatnya. Jadi sebelum Rasul buat, lupa, perkara tersebut mustahil berlaku. Fala yajuzu nisyanu kullum minhuma qabla at-tabligh al-ula bil qaul was-saniyah bil fi'li. Maka perkara tersebut tidak, la yajuz maknanya apa? Mustahil. La yajuz, mustahil lupa pada setiap dua perkara ini sebelum disampaikan perkara tersebut kepada umat. Sama ada yang pertama itu dengan qaul, iaitu al-jannatu uiddat lil muttaqin, ataupun fi'il, iaitu solat duha. Amma ba'da tabligh, adapun selepas daripada disampaikan perkara tersebut, fayajuzu alaihim nisyan, boleh jadi ataupun harus berlakunya lupa kepada para rasul. Fayajuzu alaihim nisyanu ma dzukiru minallahi ta'ala, tetapi lupanya itu daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala yang buat para rasul itu jadi lupa, bukan sebab syaitan. La minasyaitan, bukan daripada syaitan. Li'annahu, sama juga kaedah yang tadi, la sabila lahum alaihim. Ini pun kita boleh jadikan kaedah. Kita kata apa? Syaitan langsung tidak ada jalan untuk menguasai para nabi dan rasul. La sabila alahu alaihim. La sabila li syaitan alal anbiya. Maka kalaulah berlaku lupa, lupanya itu pun sama juga daripada Allah Ta'ala, bukan daripada syaitan. Begitu juga masalah tadi kita sebut apa? Khurujul mani tadi. La minasyaitan li'annahu la sabila lahu alaihim wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni la ansa. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku tak lupa. Walakin unsa, tapi aku dilupakan. Maksudnya Allah beri aku lupa, tapi aku sendiri tak lupa. Tapi kalau berlaku lupa aku daripada Allah Ta'ala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam inni la ansa walakin unsa wa bil jumlati fayajuz ala zawahirihim ma yajuzu ala al bashari mimma la yuaddi ila naqsin. Baik, ini khulasah masalah jaiz ala fi haqqi al anbiya. Apa khulasahnya? Yajuz ala zawahirihim ma yajuzu ala al bashari, tapi ada kaid dia apa? Mimma la yuaddi ila naqsin. Harus berlaku pada zahirnya para anbiya dan para rasul ini perkara yang harus berlaku kepada manusia. Kerana sama manusia, bezanya para rasul diberikan wahyu. Kan Nabi kata apa? Qul innama ana basharun mithlukum. Tapi selalunya orang yang tak faham dia berhenti kat situ. Mislukum, maknanya Nabi sama je lah macam kita. Tapi beza jauh sekali, sebab dia tak sambung lagi. Yuha, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilaikum. Nampak? Yuha. Kita diwahyukan ke tak? Jadi sama ke kita dengan para nabi dan rasul? Tak sama. Samanya itu pada satu sudut, tetapi tak samanya pada banyak sudut yang lain. Satu sudut pada jenis yang sama, iaitu bashar ataupun manusia, tetapi berbeza pada martabat dan darjat. Wabil jumlati fayajuzu ala zawahirihim ma yajuzu ala al-bashari mimma la yuaddi ila naqsin. Jadi pegang sungguh-sungguh kaedah, mesti kalau berlaku cerita tentang para rasul bawa kepada kekurangan, mustahil berlaku. Bahkan itu perkara yang palsu. Tapi kalau tak bawa kepada kekurangan, kena tengok ada ihtimal betul. Ada ihtimal betul. Sebab kita tak sabitkan, tapi boleh jadi betul. Melainkan perkara itu benar-benar tersabit. Wa amma bawatinuhum fahiya munazzahun. Adapun batinnya itu
munazzah, tersuci daripada segala-galanya, iaitu segala-galanya tu termasuk pada apa? Nisyan, pada sahun, semua tu ternafi. Sebab apa? Lita'alluqiha billahi ta'ala, kerana hatinya, dalamannya para rasul ini semuanya berkait dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita sebut tadi, sahwu yang berlaku kepada para rasul tak sama dengan manusia lain. Nisyan yang berlaku kepada para rasul tak sama dengan orang lain. Boleh jadi lupa yang berlaku kepada manusia yang lain itu daripada syaitan, tapi pada para anbiya dan rasul perkara tersebut mustahil berlaku. Jadi pada zawahir boleh jadi a'rad basyariah, tetapi pada hati ataupun bawatin, perkara-perkara batin, mustahil, munazzah an zalika, tersuci daripada kesemua perkara-perkara ini, perkara-perkara yang khabisah. Kerana apa? Kerana ta'alluqnya pada Allah Ta'ala, kerana terikatan, ataupun kita kata kerana bergantungnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati para anbiya dan para rasul ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wad dalilu ala zalika. Banyak tadi kita sebut tentang jaiz dan a'rad, kaedahnya mesti tak bawa kepada kekurangan, dan kalaulah tidak bawa kepada kekurangan, ada ihtimal berlaku. Sehingga sabit benar-benar dalil, barulah kita kata benar-benar berlaku. Sebab wa dalilu ala dhalika ay jawazi wuqu'il a'rad, iaitu sifat-sifat, ay as-sifatil hadithatil bashariyah, sifat-sifat baharu bagi manusia, maknanya sifat kebiasaan bagi manusia. Apa dalilnya? Musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Kerana musyahadah. Jadi musyahadah ni dalil yang kuat. Musyahadah termasuk dalam aqsam yakiniyat. Al-musyahadah antara aqsamul yakiniyat as-sittah, antara perkara-perkara yang membawa kepada yakin yang 6, antaranya musyahadat. Wa musyahadatuha bihim, iaitu musyahadatu al-a'rad bihim ay bir rusul alaihimus salatu wassalam. Pada siapa? Liman asarahum, siapa yang hidup pada zamannya. Kalau kita dengar daripada para sahabat, riwayat daripada para sahabat. Wa bulu liman asarahum wa bulughu dzalika bitawaturi li ghairihi, dan sampainya cerita itu secara mutawatir. Apa nama mutawatir? Maknanya satu kumpulan daripada satu kumpulan yang mustahil mereka bersepakat untuk menipu. Liman asarahum wa bulughu dzalika bitawaturi li ghairihi, dan sampainya cerita itu secara mutawatir kepada yang lain. Sebab itu disebut dalam masalah kita panggil dalil a'rad basyariah pada hak para sahabat. Dalilnya dalil apa? Dalilnya dalil yang daruri, ataupun kita kata hujah yang daruri. Maknanya bukan hujah, dia tak jadi hujah, dia perkara yang daruri. Sebab musyahadah ni bawa pada daruri, tapi kita jadi nazari. Sampai kepada kita, dalil tu jadi nazari. Amrun nazari. Sebab yahtaj ila dalil. Dalil kita apa? Khabar mutawatir tu. Cerita mutawatir. Jadi, dalam masalah al-jawaz ini, pada para sahabat yang hidup pada zaman Nabi, dalilnya bukan dalil. Kita kata perkara ni perkara daruri. Sebab apa? Sebab tak perlu pada dalil. Nampak secara terus, langsung. Tapi pada hak kita jadi nazari. Yahtaj ila dalil, dan dalilnya adalah dalil mutawatir. Lianna al-wuku'a fa wuku'uha bihim aqwa dalil ala jawaz. Maka berlakunya perkara-perkara ini, al-a'rad al-basyariyah ini kepada para rasul adalah dalil yang paling kuat untuk merujuk ataupun untuk menunjukkan kepada harusnya berlaku perkara-perkara tersebut. Kenapa? Li'annal wuku'a far'un anil jawaz. Sebab jawaz terbahagi kepada dua, sama ada wuku' ataupun la wuku'. Jadi wuku' tu far'un anil jawaz. Jadi bila berlaku, maknanya furu' ataupun cabang daripada keharusan, maka terus kita kata perkara tersebut harus kepada para rasul. Wa aidan hum yataraqquna daiman fil maratibil aliyah. Dan lagi aidan, apa makna aidan? Maknanya raja'an. Adha yaudu. Adha bermakna raja'a. Maknanya sama juga, kaitan dengan dalil yang sebelumnya. Wa aidan hum yang ini para rasul, yataraqquna daiman fil maratibil aliyah. Mereka itu daiman ataupun sentiasa naik kepada martabat yang lebih tinggi.
Wa wuqu'ul amradi bihim mathalan sababun fi ziyadati maratibihim al-aliyah. Dan sakit yang berlaku kepada para rasul ini, contohnya sakit-sakitnya, itu adalah sebab kepada bertambahnya darjat dan martabat mereka yang tinggi. Wali ajli ayyatasalla bihim ghairuhum, dan dengannya itu umat boleh mencontohi dan juga boleh melihat kesabaran yang ada pada mereka untuk dicontohi. Wa ya'riful aqilu anna ad-dunya laysat dara jazain li ahbabihi ta'ala. Dan orang yang berakal akan tahu bila perkara itu berlaku kepada para rasul, dan para rasul dan juga para anbiya adalah semulia-mulia makhluk yang dekat dengan Allah Taala. Orang yang dekat dengan Allah Taala muamalah dengan mereka di dunia dalam keadaan itu. Maknanya dalam keadaan susah, ada kesulitan, diberikan penyakit dan sebagainya, diberikan sakit, diberikan kesusahan, diberikan kesulitan. Maka orang yang berakal akan nampak apa? Bahawasanya dunia ini bukanlah tempat diberikan ganjaran. Bukan tempat diberikan ganjaran kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Sebab itu dia kata, wa ya'riful aqilu anna ad-dunya laysat dar jazain li ahbabihi ta'ala. Idh law kanat dar jazain lahum, kalaulah dunia ini adalah tempat diberikan ganjaran kepada mereka, lam yusibhu syai'un min kaduratiha, maka mereka tidak dimusibahkan dengan kekeruhan-kekeruhan. Kadurat ni maknanya sakit, susah, miskin, penat, letih dan sebagainya. Kalaulah dunia ini adalah tempat kita panggil diberikan ganjaran, maka tak akan ada penyakit tu semua, ataupun tidak akan ada kesusahan pada para rasul. إذ لو كانت دار جزاء لهم لم يصبهم شيء من كدراتها فهو زيادة في علو مراتبهم عليهم الصلاة والسلام. Bahkan ia adalah untuk menambah kedudukannya para rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, fahadhihi tis'un aqaid, dan ini adalah 9 akidah tata'allaku birrusuli alaihimus salatu wassalam, berkait dengan para rasul. Wa taqaddama 41, kita dah sebut dah sebelum ni, 41 tata'allaku bil ilahi subhanahu wa ta'ala, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus, jadi 41. Campur 9, fal jumlatu khamsuna aqidah yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha bi adillatiha ala ma marra. Wajib, maka keseluruhannya ada 50 akidah yang wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi kita kata dalil ijmal apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan dan tersuci daripada segala kekurangan. Dan pada hak para rasul, sama juga, rasul diberikan seluruh sifat kesempurnaan dan ternafi perkara-perkara yang membawa kepada kekurangan. Ternafi perkara yang membawa kepada kekurangan. Baik, maka selesai masalah yang kelima daripada masalah di dalam Risalatut Tauhid, iaitu ma yajuzu fi haqqi al-anbiya ataupun fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Maka kita selesai masalah ataupun kisim 2 yang terbesar dalam ilmu akidah, iaitu kismun nubuwat. Dan ini ringkas sahaja. Apa yang kita bincang ni secara ringkas, tasawur awal sahaja. Adapun tafsilannya banyak lagi di dalam perbahasan ataupun di dalam kitab-kitab berkenaan dengan ilmu akidah. Dan selepas ini kita masuk kepada khatimah. Ada 5 masalah lagi. Di dalamnya ada 5 masalah yang didatangkan oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri sampailah kepada akhir kitab. Cumanya ini lebih kepada masalah yang terakhir ini lebih kepada sam'iyat sedikit sahaja. Macam saya sebutkan sebelum ini, dalam kitab Risalatut Tauhid, Imam Bajuri tidak memberi ihtimam kepada masalah as-sam'iyat, tapi didatangkan secara isyarat. Dalam khatimah ni ada isyarat kepada beberapa perkara-perkara sam'iyat, dan selebihnya adalah perkara yang berkait ataupun yata'allaku bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dan isyarat ini ada sebabnya kenapa Al-Imam Al-Bajuri letakkan perbahasan berkenaan, khususnya perbahasan berkenaan dengan nasab Nabi ini di dalam kitab Tauhid. Kenapa letak dalam kitab Tauhid? Jadi kita akan bincangkan sedikit, dan ada beberapa kaul dalam masalah ataupun dalam perkara berkait dengan ta'alluq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka.